Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita teruskan lagi dengan masih lagi pada bab 1, nombor 3, tajuk nombor 3, perdamaian Hudaibiyah dan kisah Hazrat Abu Basir dan Hazrat Abu Jandal radhiyallahu anhuma. Pada tahun 6 Hijrah, Nabi SAW telah pergi ke Mekah dengan niat untuk mengerjakan umrah. Orang kafir Mekah mendapat tahu berita tersebut dan menganggap perkara ini merupakan satu penghinaan terhadap mereka. Oleh sebab itu, mereka telah cuba menghalang dan menyekat baginda SAW di Hudaibiyah. Para sahabat radhiyallahu anhu yang sanggup mengorbankan nyawa ada bersama-sama baginda SAW. Mereka menganggap pengorbanan nyawa untuk baginda SAW ialah satu kebanggaan. Mereka telah bersedia untuk berperang, tetapi demi kebaikan orang Mekah, baginda SAW tidak ingin berperang. Sebaliknya berusaha untuk membuat perjanjian damai. Walaupun para sahabat radhiyallahu anhum bersedia dan berani menentang, masih Rasulullah SAW begitu sekali mengambil hati orang-orang kafir sehingga setiap syarat mereka telah diterima. Para sahabat radhiyallahu anhum berasa amat tertekan kerana mereka sangat-sangat tidak setuju dengan cara perjanjian damai tersebut. Namun, mereka tidak mempunyai apa-apa pilihan lain apabila berhadapan dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Mereka ialah orang-orang yang sanggup mengorbankan nyawa, namun sifat taat mengatasi segala-galanya. Oleh sebab itu, orang yang berani seperti Hazrat Umar radhiyallahu anhu pun terpaksa tunduk. Antara syarat yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut ialah sekiranya ada orang kafir yang memeluk Islam dan berhijrah ke Madinah, maka orang Islam mesti menghantarnya kembali ke Mekah. Sekiranya ada di kalangan orang Islam yang murtad dan lari ke Mekah, mereka tidak akan dipulangkan. Sebelum perjanjian tersebut habis ditulis, Hazrat Abu Jandal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang telah menanggung berbagai-bagai siksaan kerana memeluk Islam dan telah diikat dengan rantai, tiba-tiba datang dalam keadaan terjatuh-jatuh. Beliau tiba di sisi tentera Islam dengan harapan bahawa melalui pembelaan orang Islam, beliau akan terus terlepas daripada musibah tersebut. Bapanya Suhail yang telah memeluk Islam sewaktu pembukaan kota Mekah, yang telah menjadi wakil orang kafir dalam perjanjian tersebut, telah menempeling anaknya dan berkeras ingin membawanya pulang. Baginda SAW berkata, "Sekarang perjanjian ini belum berkuat kuasa. Oleh itu, atas dasar apakah engkau mengenakan undang-undang?" Walau bagaimanapun, dia tetap berkeras. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Serahkanlah orang ini kepadaku semata-mata kerana permintaanku." Namun mereka tetap berdegil. Hazrat Abu Jandal radhiyallahu anhum telah memanggil orang Islam dan mengadu, "Aku datang sebagai orang Islam dan begitu banyak telah aku tanggung musibah, dan sekarang adakah aku akan dikembalikan?"
Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu apa-apa yang terpendam dalam hati orang Islam pada masa itu. Namun kerana menghormati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan beliau dan menasihati beliau supaya bersabar. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka jalan untukmu sedikit masa lagi. Setelah perjanjian selesai, seorang lagi sahabat Hazrat Abu Basir radhiyallahu anhu telah memeluk Islam dan datang ke Madinah. Orang kafir menghantar 2 orang wakil untuk membawa beliau pulang. Mengikut perjanjian yang telah dibuat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memulangkan beliau. Hazrat Abu Basir radhiyallahu anhu juga merayu, "Wahai Rasulullah, saya datang sebagai orang Islam. Tuan pula menghantar saya kembali ke dalam cengkaman orang kafir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh beliau supaya bersabar dan bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka jalan untukmu sedikit masa lagi. Sahabat itu pun pulang bersama 2 kafir tersebut. Dalam perjalanan beliau telah berkata kepada salah seorang daripada mereka, "Wah, nampaknya pedang engkau sungguh cantik." Biasanya orang yang bongkak akan berbangga dengan pujian yang sedikit. Si kafir pun telah mengeluarkan pedangnya dari sarung sambil berkata dengan bangganya, "Memang pun aku telah mencuba ke atas beberapa orang." Sambil berkata demikian, dia telah menyerahkan pedang itu kepada Hazrat Abu Basir radhiyallahu anhu. Hazrat Abu Basir pun terus mencuba pedang itu ke atas si kafir tersebut. Teman si kafir yang melihat rakannya telah dibunuh terus lari dari situ dan pergi ke Madinah sebelum tiba gilirannya untuk dibunuh. Dia pergi berjumpa Nabi SAW dan berkata, "Kawan saya telah mati dan akan tiba giliran saya pula." Selepas itu Hazrat Abu Basir radhiyallahu anhu pun tiba dan berkata, "Wahai Rasulullah, Tuan telah menunaikan janji Tuan dengan mengembalikan saya. Saya sendiri tidak ada apa-apa janji yang mesti ditunaikan, sedangkan mereka menghalang saya daripada agama saya. Oleh sebab itu saya telah melakukan perkara ini." Nabi SAW bersabda, "Ini ialah penyemarak perang. Alangkah baiknya jika ada sesiapa yang dapat menolong dan membantunya." Melalui kata-kata Nabi SAW tersebut, Hazrat Abu Basir radhiyallahu anhu telah memahami bahawa pada masa itu pun sekiranya ada orang datang menuntut beliau, maka beliau akan diserahkan kepada orang itu. Oleh sebab itu, beliau telah bertolak dari situ dan pergi ke satu tempat di tepi pantai. Orang Mekah telah mengetahui hal tersebut. Maka Hazrat Abu Jandal radhiyallahu anhu yang kisahnya telah diceritakan sebelum ini pun datang ke sana secara sembunyi. Selepas itu, sesiapa saja yang memeluk agama Islam telah pergi ke sana dan menyertai mereka. Dalam beberapa hari sahaja telah terbentuk satu jemaah yang kecil. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui apakah yang berlaku kepada mereka di padang pasir yang tidak mempunyai penduduk, kebun dan apa-apa kemudahan makanan. Walau bagaimanapun, sahabat-sahabat itu telah menyekat perjalanan para penzalim yang telah menyebabkan mereka lari ke Mekah. Mereka telah melawan dan berperang dengan khalifah-khalifah yang lalu di sana. Hinggakan orang kafir telah menghantar utusan berjumpa dengan Nabi SAW kerana merasa tertekan. Utusan itu datang merayu dengan penuh rendah diri kepada Nabi SAW agar baginda SAW memanggil Hazrat Abu Basir radhiyallahu anhu serta jemaahnya ke sisi baginda SAW. Demi Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan demi persaudaraan orang Mekah dengan Nabi SAW, dengan itu mereka semua tertakluk kepada perjanjian Hudaibiyah
dan jalan perhubungan orang Mekah akan terbuka semula. Ditulis bahawa apabila surat keizinan Nabi SAW untuk kembali ke Madinah tiba kepada mereka, pada masa itu Hazrat Abu Basir radhiyallahu anhu sedang mengalami sakit tenat. Beliau meninggal dunia dengan surat keizinan Nabi SAW berada di tangannya. Bukhari dan Fathul Bari. Keterangan: sekiranya seseorang itu teguh dalam agamanya dengan syarat agama itu pun ialah agama yang benar, maka sebesar-besar kuasa pun tidak boleh menggugat keagamaannya. Allah SWT juga berjanji untuk menolong orang Islam dengan syarat bahawa dia ialah orang Islam yang sejati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.